Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Berikut ini adalah episod kisah yang diketengahkan datangnya dari seorang suami yang amat berduka cita tentang keadaan istrinya sekarang ini. Perkara ini baru saja dialami oleh istri, dan dalam kisah ini, bila saya baca mungkin ada akan rasa seram, ada yang rasa takut, mungkin ada yang tidak. Tapi khususnya nasihat saya kepada anda yang lemah semangat, yang mungkin tidak boleh mendengar kisah-kisah sedemikian, anda perlahankanlah radio ataupun matikan seketika radio anda. Sebab kisah ini berlaku dalam sebuah rumah. Sebuah rumah di kawasan Tanglin Halt. Kata Encik Amri, pengalaman beliau dan istrinya. Ini dialami oleh istrinya, tapi sampai ke saat ini, Encik Amri, anak-anaknya masih belum tahu apakah yang mengganggu istrinya. Apa kabar Kisi, juga selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Abang Amri, Kisi panggil saya Amri pun boleh. Kisah yang Amri ingin ketengahkan ini berkenaan dengan istri. Sekarang ini Kisi, istri saya dah tak nak duduk di rumah seorang diri. Kalau saya bertugas, anak-anak 2 orang belum balik dari sekolah, istri saya akan berada di luar. Mungkin di estet kejiranan rumah saya, berada di luar sampai saya atau anak-anak balik. Kalau duduk di rumah, anak-anak 2 orang akan keluar. Keluar pergi mengaji, keluar pergi kelas tuition, istri akan ikut keluar. Sebelum ini memang tidak Kisi. Isteri saya memang berani duduk di rumah seorang diri. Sampailah berlakunya satu kejadian pada lewat tahun lepas. Pengalaman yang saya nak ceritakan, saya sendiri belum pernah nampak. Tapi saya dapat rasakan apa yang dialami oleh isteri saya. Waktu tengah malam, waktu itu sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Saya tidak mendengar MJ12 setiap hari. Cuma pada hari-hari cuti, hari-hari tertentu yang saya tidak bertugas, akan saya dan isteri dan anak-anak mendengar. Tapi sekarang ini isteri saya langsung tak nak dengar. Malah bila saya kirimkan email ini pada Kisi pada petang hari, semalaman harinya dia tidak bersama saya mendengar rancangan ini, walaupun tidak bertugas. Saya sekarang ini menggunakan earpiece bila mendengar rancangan Misteri Jam 12. Berbalik pada kisah ingin saya ceritakan, perkara gangguan dialami oleh isteri saya pada tahun lepas, lewat tahun 2011. Waktu itu 12 lebih tengah malam dan saya tidak mendengar rancangan MJ12 sebab keesokan harinya saya bertugas. Pada malam ini maksudkan hujan lebat, kesejukan dibuatnya. Tiba-tiba isteri saya bersuara, Abang. Bila saya bangun dengan mata yang kelat, mengantuk sangat Kisi, saya toleh tengok isteri. Apa dia, Ma? Mama nak apa, Ma? Abang, dekat pintu kita, bang, ada benda, bang. Isteri dalam keadaan ketakutan. Bila saya sentuh tangan isteri saya dapat rasakan bulu rumahnya meremang dan menggigil satu badan. Saya perhatikan dekat pintu rumah, saya tak nampak apa-apa pun Kisi. Jadi saya suruh isteri pejam mata, kemudian istighfar. Saya istighfar, dia ikut Kisi. Saya suruh dia mengucap, dia pun ikut. Kemudian saya kata, buka pelan-pelan, Mama tengok, ada lagi tak? Jadi isteri saya buka perlahan-lahan, dia buka matanya sedikit, kemudian dia tutup balik matanya Kisi. Abang, dia dekat tepi, bang. Saya tanya apa? Isteri tak boleh jawab. Terus isteri peluk saya. Pendengar Ria 897. Cuba anda bayangkan. Encik Amri katanya, bila tidur malam, istrinya suka tidur di bahagian luar katil. Cik Amri akan tidur di tepi tingkap, kerana istrinya tak suka tidur di bawah tingkap. Tingkap, bawahnya, tepinya semua tembok. Pada malam tersebut, setelah isteri nampak sesuatu, istrinya terus seolah-olah bergolek melangkah badan suami masuk ke dalam dan baring di tepi tingkap dalam bilik.
Encik Amri walaupun tak nampak dapat rasakan takut pada malam tersebut. Mama bilang dengan Baba, Mama nampak apa? Cakaplah. Tak boleh, bang. Casey dipendekkan cerita. Isteri saya berbisik di telinga saya. Bang, ada hantu pocong dalam rumah. Astaghfirullahalazim. Mama jangan main-main, Mama. Bang, benda tu kat belakang abang. Pendengar Ria 897. Bila mendengar istrinya berkata sedemikian, tiba-tiba meremang bulu rumah Encik Amri dengan secara tidak langsung. Encik Amri kuatkan semangat. Bila Encik Amri bangun nak turun dari katilnya, nak buka lampu, isteri tarik tangan. Isteri tarik tangan saya, Casey. Abang, jangan tinggalkan saya, bang. Tolong, bang. Takut, bang. Casey, berkali-kali isteri saya kata jangan tinggalkan dia. Saya kata ikut, dia kata tak nak, takut benda tu masih dekat tepi katil. Pocong Casey sedang berdiri dan saya tak dapat lihat. Isteri boleh melihatnya. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya baring atas katil, saya panggil anak-anak saya 2 orang. Saya panggil nama mereka. Antara satu mereka bangun, datang ke bilik. Kemudian saya kata, buka lampu sekarang. Anak saya buka lampu bilik. Anak saya buka lampu dapur, lampu depan, satu rumah lampu. Dan kemudian saya tanya isteri, ada tak lagi? Tak ada, bang, tak ada. Dan Casey, sejak hari tersebut sampai ke saat ini, isteri saya tak nak duduk rumah seorang diri. Sebab dia banyak kali pernah nampak makhluk pocong dalam rumah. Saya dengan anak-anak tak pernah lihat, tapi saya boleh rasakan ada sesuatu yang tak kena. Pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Amri lagi, bila setiap malam nak tidur, semua lampu akan saya hidupkan. Sebab kalau gelap, isteri saya akan ternampak, Casey. Saya rasa takut. Tapi secara tidak langsung juga, saya ingin tahu sebenarnya apa yang mengganggu isteri saya. Adakah barang ini dihantar oleh seseorang, ataupun barang ini dari luar datang ke rumah saya di Tanglin Hall. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Dan ini adalah kiriman daripada Encik Maimun ataupun Puan Maimun berkongsi pengalaman kisah yang tak dapat dilupakan. Kata Puan Maimun, kisah dalam tajuk email yang dikirimkan kepada saya, penampakan makhluk pocong di estet perumahan saya. Katanya Puan Maimun, Casey percaya ataupun tidak, inilah peristiwa yang berlaku kepada saya. Puan Maimun menceritakan tentang penampakan makhluk pocong. Pertama kali yang nampak bukan saya, adalah anak lelaki saya yang pulang lewat kerana bertugas. Pernah dia ceritakan pada saya, tetapi saya cuma mengatakan pada anak saya yang mungkin apa yang dia nampak itu kerana kepenatan. Kadang-kadang manusia bila penat, mata bila terpandang sesuatu akan menggambarkan benda-benda yang luar daripada jangkauan akal. Jadi anak saya pun tidak indahkan. Tetapi setelah kerap kali ternampak benda yang sama, dan barulah saya ni sebenarnya percaya akan kata-kata anak saya. Jadi pengalaman saya ini berlaku. Saya, alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat, kata Puan Maimun. Saya tidak berada di tempat yang disebutkan. Tetapi belakang rumah saya, dari tingkap dapur, saya ternampak benda makhluk yang diceritakan oleh anak saya merupakan makhluk pocong. Kata Puan Maimun, makhluk ini kelihatan oleh anak saya di tempat letak kereta bertingkat. Dan lazimnya bila anak nampak, selalunya di tingkat 4. Tingkat lain kalau anak letakkan keretanya, tingkat atas mungkin tingkat 5, tingkat 3, 2 tak pernah kelihatan. Tetapi hanya di tingkat 4 seringkali akan kelihatan makhluk pocong di tempat meletak kereta ataupun tempat letak kereta di kawasan rumah kakak. Kata Puan Maimun, di kawasan mana agak-agak anda, tuan-tuan dan puan-puan? Saya akan rahsiakan nama tempatnya. Dan kata Puan Maimun, setelah anak kerap kali nampak, baru saya hampir-hampir percaya. Jadi perkara ini berlaku pada satu malam. Saya ke tandas bahagian dapur.
keluar dari tandas, teringat akan anak kakak pernah ceritakan tentang penampakan makhluk pocong di salah sebuah tempat letak kereta bertingkat. Jadi kata Kak Maimun, kakak pun menjenguklah dari tingkap dapur. Bila menjenguk dari tingkap dapur, mata berkeliaran, kisi tengok tingkat 1, 2, 3, 4, tengok tak ada apa-apa. Bila nak masuk balik ke dalam rumah, alangkah terperanjatnya, kata Kak Maimun, apabila terpandang kata Kak Maimun sini, bila dia dalam keadaan nak pusing masuk ke dalam biliknya lah, maksudnya dari dapur, tingkat dapur nak pusing, dia baru terperasan di penghujung tempat letak kereta berkenaan macam ada susuk putih yang berbalut. Bila diperhatikan, barulah betul dia percaya 100% kata-kata anaknya, ada makhluk pocong yang kelihatan di tempat letak kereta bertingkat di kawasan ... Jadi teman-teman Ria 897, kata Kak Maimun, kakak pun keesokan hari beritahu anak yang benar kata-kata anak kakak, dan kakak ada terlihat ternampak benda yang disebutkan. Jadi kakak tanya pada anak, kenapa kena letak tingkat 4, tingkat lain tak boleh ke? Jadi anak kakak menceritakan, bila dia balik tu dah lewat, selalunya tempat letak kereta tingkat 1, 2, 3 semua dah penuh. Jadi kadang-kadang tingkat 4 atau tingkat 5. Tingkat 4 paling dekat lah, nak turun tangga pun tak penat, nak naik pun tak penat. Tingkat 5, tingkat 6 dah terlampau tinggi sangat. Jadi kakak baru perasan bila pergi dapur balik, bila tengok, kakak katanya di sinilah, bila tengok betul-betul di tempat letak kereta bertingkat itu, kakak baru perasan yang tingkat 4 tak banyak kenderaan kisi. Betul. Kalaulah katanya di sinilah, misal kata, kalau tempat kereta yang tempat letak kereta tingkat 4 tu boleh letak ataupun boleh diisi dengan lebih kurang cakaplah 30 kenderaan, setengah daripada kawasan tu penuh dengan kenderaan, lagi setengah tu kosong. Walhal waktu yang Kak Maimun terpandang sekitar pukul 2 lebih pagi. Jadi bagaimana? Adakah mungkin penduduk-penduduk lain di estet perumahan kakak pernah terlihat makhluk yang disebutkan? Sebab itulah kapak di tingkat 4 itu kosong. Entahlah kisi, kakak nak tanya jiran-jiran yang lain, tapi tidak berani bagaimana nak mulakan cerita. Takut pula nanti orang ingatkan kakak ni serong. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Maimun. Seorang suami yang dikenali sebagai Zahid saja. Zahid berkongsi pengalaman peristiwa. Katanya di sini, Casey, isteri saya telah pun diserang satu ataupun sejenis penyakit yang belum ketahui sebenarnya apakah penyakit yang menyerang, yang mengganggu isteri saya. Menyebabkan isteri saya terbaring di atas katil, tidak boleh bergerak, tapi boleh bercakap. Matanya boleh buka, boleh berkomunikasi, tapi dia tidak boleh bergerak. Telah pun dihantar hospital. Pada mulanya okey, tapi bila dia pulang ke rumah setelah pergi ke hospital, 2 hari kemudian isteri saya langsung tak boleh bangun dari atas katil. Ini membuat saya menjadi khawatir, membuat saya rasa takut dan sebagainya. Bila datang makcik saudara saya menyuruh saya mendapatkan bantuan alternatif, merawat isteri saya dalam keadaan yang tidak begitu sihat dan tidak boleh menguruskan dirinya. Pendengar Ria 897 FM, Zahid menceritakan beliau telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar. Tapi pakar itu hanya datang 4 hari setelah Zahid menelefon beliau. 4 hari kemudian baru pakar datang. Jadi sejak dia balik hospital, lebih kurang 3-4 hari, isteri terbaring di atas katil setelah dapat nasihat daripada mak saudaranya, makcik saudaranya. Zahid menelefon seorang pakar mungkin yang direkomendasikan oleh mak cik si Zahid ini, dan 4 hari kemudian baru pakar datang. Dan saya rasa dalam sebelum pakar datang lebih kurang 8 hingga 9 hari, isteri Zahid terlantar dalam rumah, tidak boleh bergerak. Pendengar Ria 897, bila Zahid mengatakan bila pakar itu datang dan periksa dalam rumah, tidak ada apa-apa gangguan.
sampailah pakar tersebut. Haji Hashim namanya Kisi. Memasuki dalam bilik tidur kamar tidur saya di mana isteri saya sedang baring. Dan waktu itu isteri saya sedang nyenyak tidur. Pakar tersebut berdiri di hadapan katil isteri, kemudian pusing ke belakang tengok saya. Boleh tak awak izinkan saya untuk lakukan sesuatu? Silakan, cik, silakan. Dia mula membaca beberapa surah. Pendengar Ria 897. Kata Zahid, selama lebih kurang 8 hingga 9 hari, istrinya terbaring di atas katil tak boleh bergerak. Bila Haji Husin membaca beberapa surah, istrinya terus bangun dan duduk. Suami iaitu Zahid kata saya terperanjat Kisi. Astaghfirullahalazim. Kemudian isteri toleh dan tengok pakar tersebut dalam keadaan seolah-olah nak menerkam dan nak mengapa-apakan pakar tersebut. Siapa suruh kau datang? Aku tak panggil kau. Kenapa kau sibuk, Pendengar Ria 897. Dalam kiriman email, Zahid menceritakan istrinya mula berbual dengan nada suara bukan milik isteri saya, Casey. Dia mula berkata, siapa suruh kau datang? Aku tak panggil kau, kenapa kau sibuk? Kau nak kacau aku? Ni tempat aku. Banyak aku dah bawa. Kata isteri saya dalam nada yang menyeramkan. Zahid, awak ambilkan saya sejak air putih. Ambilkan sekarang. Saya masuk ke dapur, Casey. Ketakutan. Bila saya masuk dapur, saya ambil air tersebut, saya dengar isteri saya terpekik, mengilai dan sebagainya. Pendengar Ria 897. Saya bergegas kembali ke dalam bilik, pakar itu sedang membaca. Isteri saya sedang duduk sambil itu menangis terpekik dan sebagainya. Kemudian pakar tersebut ke belakang 3-4 langkah, dia tunjuk di bawah katil. Zahid, kau tahu tak apa bawah katil kau? Saya tengok Casey secara mata kasar ni. Tak nampak apa-apa pun. Hanya 2-3 kotak yang saya simpan barang-barang saya. Dan saya katakan secara jujur, saya tak nampak. Saya tak nampak, tuan. Minta maaf. Ada tak kawan-kawan isteri kau datang sini ke? Siapalah kau datang sini, ada tak? Adalah saudara mara, makcik, pakcik. Aku tak nak cakap siapalah. Tapi aku rasa adalah antara mereka yang datang tu bukan datang dengan tangan kosong. Kau tahu tak bawa katil isteri kau ada apa? Casey, bila pakar tu kata, kau tahu tak bawa katil isteri kau ada apa? Isteri saya toleh dan tengok saya. Ada 7 pocong. Casey, isteri saya dengan nada yang seram, dia toleh tengok saya. Ada 7 pocong. Pakar tersebut satu malam, Casey, sampaikan dia panggil seorang lagi sahabat. Sebab dia kepenatan. Hampir 3 jam duduk dalam bilik membaca komat kamit. Saya tak boleh buat apa-apa, Casey. Seorang lagi sahabat datang mengambil alih tugasnya. Dia keluar, dia berbual dengan saya. Dia kata ini memakan masa. Selagi 7 ekor pocong di bawah katil tidak dikeluarkan dari dalam rumah, selagi itulah isteri saya akan bersifat sedemikian. Casey, pendengar Ria 897. Itulah waktu hari yang tak dapat saya lupakan hingga ke saat ini. Pengalaman, rupa-rupanya saya rasalah. Antara ramai yang datang, saya tahu siapa tak nak saya sebutkan, Casey. Salah seorang daripada tetamu yang datang melawat menziarah isteri saya yang sedang sakit tenat. Setiap kali dia datang, dia bawa satu barang, dia simpan bawah katil. Dia simpan bawah katil. Lebih banyak dia letak, lebih teruk keadaan isteri. Terima kasih. Kisah teman Kak Hasna, Suzy awal tadi ini dikatakan oleh
Mana ni, Kak Maya kata seram betul Casey, kisah tentang teman Kak Asna Suzy tu yang tinggal di flat lama di Malaysia. Kakak pernah ke salah sebuah flat lama di Malaysia. Memang Casey, ada kalanya flat sana tu kelihatan seram waktu malam. Dan nak kalau flat tu nak dirobohkan dan nak didirikan, penduduk-penduduk harus berpindah. Mereka pun sana ada M Block, tapi bukan macam kita, M Block dapat duit. Okey, tapi katanya di sini kakak pernah boleh kongsi pengalaman kakak pernah diganggu ketika pulang lewat malam, dan sebenarnya jarang kakak balik malam. Itu pun kadang-kala kalau ada hal-hal penting sajalah. Dan waktu itu kakak berada di rumah mak yang terletak tidak jauh dari rumah kakak. Sebenarnya nak duduk rumah mak ni sampai pukul 8 lebih nak pulang lah. Tapi oleh kerana mak minta temankan, jadi kakak duduklah rumah mak sampai pukul 1 lebih. Dan terpaksa pulang sebab suami pagi nak bangun pergi kerja, nak makan, nak kena siapkan. Jadi kakak kata pada mak lah, barulah akhirnya kakak pulang sekitar 1 lebih pagi. Untuk pengetahuan Casey, rumah kakak di Punggol Edgefield. Oh, di mana tu Punggol Edgefield. Besar juga Punggolnya. Dan rumah mak kakak juga di kawasan Punggol. Tidak jauh dari rumah kakak dan hanya berjalan kaki dan menyeberangi beberapa jalan raya sahaja. Jadi dalam perjalanan nak pulang, mak kakak kata pada kakak, kau nak balik baik-baik. Jadi tak ada apa-apa lah mak, sini selamat lah mak. Jadi mak kakak kata, bukan baik-baik pencuri. Baik-baik adalah kau faham lah mak cakap, mak tak nak sebut. Kakak terperanjat Casey bila mak cakap macam tu. Jadi kakak tanya, apa mak cakap ni? Tak ada, itu hari mak datang rumah kau pukul 11, kau ingat tak? Yang mak hantar lauk. Bapak kau drive. Jadi kata mak kakak, bila dia tengah anak hantar lauk tu, suaminya atau bapak kakak ni berada di tempat loading unloading bay sedang tunggu. Mak kakak bawa kesi plastik nak hantar lauk di rumah kakak 11 lebih malam. Dia nak naik lift, tiba-tiba dalam lift tu bau pacai kuat sangat. Jadi mak kakak batalkan niat untuk naik lift di rumah kakak di Punggol Edgefield. Jadi bila dia dah terbau tu, dia terus naik tangga. Rumah kakak nasib baiklah tak tinggi, tingkat 4 Casey. Mak kakak naik tangga perlahan-lahan sampai tingkat 3. Dia nampak arrow ataupun anak panah lift tu bergerak tunjuk naik atas. Jadi mak kakak perhatikan siapa pula insan yang berani naik lift. Sampai tingkat 3 lift tu berhenti, pintu terbuka. Dalam lift Casey, mak kakak nampak macam ada pocong berdiri. Bila dia nampak, dia terperanjat. Dia terus dengan segera naik atas, melangkahkan kaki sampai rumah kakak, serahkan lauk tu. Sebab itulah malam tu kakak tanya, mak kenapa dengan mak ni termengah-mengah? Mak kata dia naik tangga. Kakak tanya kenapa naik tangga tak naik lift? Dia kata dalam lift ada lipas. Kakak tahu mak kakak ni memang takut dengan lipas. Kemudian kakak tersenyum dan dia terus turun ke bawah. Kakak pun tak tanya banyak cerita lah. Bila nak balik itulah, 1 pagi tu mak baru beritahu tentang apa sebenarnya yang berlaku. Casey, dengar cerita mak kakak terperanjat Casey. Memang benar beberapa kali bila kakak balik lambatlah balik lewat malam, bila bersama dengan mak di rumah mak, memang ada terbau pacai dalam lift. Pada fikiran kakak tu mungkin perkara biasa, sebab ada malam-malam tertentu terbau sesuatu jangan tegur. Rupa-rupanya dalam lift tu ada penunggunya hantu pocong Casey. Wah, seram tu tapi saya rasa ibu pada kakak ni memang baiklah. Bagus Dia masuk lift tu, bau pacai tak berani tu dia keluar. Kalau kena kita, bau-bau lah, malas nak panjat tangga. Tekan, tingkat 7, tekan 7. Tengah naik atas, Yang ini ada kiriman SMS yang saya terima daripada Afwan. Kata Afwan, apa khabar Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, kabar baik. Tempoh hari saya baru balik dari tugas. Saya berada di tempat letak multi-story kapak. Saya baru letakkan motosikal saya di sana. Dan dalam perjalanan saya nak menuju ke arah blok saya apabila saya dihampiri oleh seorang budak perempuan dan budak ini seolah-olah menangis ketakutan. Jadi saya fikirkan adalah mamat gangster mana ke, perompak ke yang nak pukul dia. Saya pun takut juga Casey sebab saya seorang. Saya terus get ready, standby, helmet saya dah naik tinggi Casey. Tunggu je orang tu menjelma tapi tak nampak apa-apa. Kemudian sambil mata saya berkeliaran cari musuh wanita ni, saya tanya, kenapa dengan awak ni?
Kemudian dia tak boleh cakap, menangis tak henti-henti. Sampaikan kisi, ada beberapa penduduk di blok yang sama tinggal dengan saya tengok di tingkap dapur, ya, kerana wanita ni terpekik-pekik seolah-olah saya pula yang bergaduh dengan dia. Jadi oleh kerana saya tak nak malu, saya kata jom ikut saya pergi ke kolong blok. Jadi saya tanya, awak boleh bertenang tak? Kenapa ni awak menangis? Jadi akhirnya dia tenangkan diri dia cakap dengan saya, dia tinggal 2 blok jauh dari rumah saya. Misal kata saya blok 660, dia blok 662, macam tu lah. Dan kata Afwan, bila dia kata awal tadi dia nak naik lift, dan apabila dia ternampak dalam lift, dalam lift ada kelibat makhluk pocong. Dia terus tak berani dan lari ketakutan. Mencari sesiapa yang dia nampak. Dan hairan, malam tu tempat tu semua lari sambil terpekik. Tak ada orang pun yang dia nampak. Dan sampailah ke blok saya, dia nampak saya keluar daripada multi-story car park. Dia pun meminta bantuan saya. Dan kisi, setelah wanita tu ceritakan pada saya, adakah patut dia minta tolong saya hantar dia balik sebab dia takut? Saya nak cakap dengan dia balik. Kalau saya hantar awak balik, siapa yang nak hantar saya balik? Afwan, kau menakut juga Afwan, Nak tak nak, saya kata okeylah, saya hantar dia sampai ke rumahnya. Kemudian dia ucapkan saya terima kasih berkali-kali kisi. Bila saya nak turun kisi, nak turun lift, saya teringat dia nampak pocong. Saya batalkan niat, walaupun rumahnya tingkat 9, saya turun tangga dari 9 sampai ke 1, jalan sambil mulut ni baca kisi surah-surah suci yang saya tahu, sampailah ke rumah saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Dari Afwan, message ini, Jadi itulah, Afwan pun takut Afwan, kita serupalah. Dan satu lagi ni tentang kisah awal tadi, Cik Moksin, yang diminta tolong lah. Kalau anda mungkin bukan seorang wanita. Kalau wanita ni lelaki selalu baik hati, nak wanita tu cantik, ayu, minta tolong hantar je lah. Cuba anda mungkin seorang makcik lah, makcik tua, dia kata tolonglah, makcik takut nak balik. Adakah anda akan hantar makcik tu walaupun bloknya 2-3 blok jauh dari rumah anda sampai depan rumahnya? Setelah dia beritahu di blok yang anda nak hantar tu dia ternampak makhluk seperti pocong. Macam mana? Apakah pendapat pandangan anda? Ada di Facebook awal tadi saya tanya bagaimana nak hantar, nak beritahu bagaimana. Ada yang kata apa ni? Saya tersasul awak spot biasalah, mata pandang lain, cakap lain dari Fardilah. Saya pun tak hantar, terus lari. Kesian kalau makcik tolong nak hantar makcik nak. Tapi makcik tu betul lah manusia, cuma dia takut lah. Dia ceritakan di kolong blok rumahnya mungkin ternampak ke penanggal ke sesuatu. Jadi bagaimana kalau tak nak hantar? Yalah, zalim betul budak ni. Ada kata sini, kalau hantar boleh lah, tapi cakap dengan makcik tu saya tidur rumah makcik tu. Setakat hantar makcik balik, dia lepas. Nanti aku pula balik pocong ikut dari Manboyan. Wah, nak tidur rumah makcik lagi banyak cantik muka awak. Ya, kisah seram Ada yang tanya saya, Kisi, kalau Kisi macam mana? Makcik tu datang pada Kisi, adakah Kisi nak hantar makcik tu? Kalau saya, terus terang, kalau saya rasa mungkin tak sedap hati macam je ni, saya boleh. Saya telefon rumah saya panggil adik saya. Adik saya turun, cik kejap cik, saya telefon adik saya. Turun bawah kejap. Saya dengan adik saya dengan makcik tu hantar dia balik rumah. Sampai rumah, setidak-tidaknya ada adik saya balik dengan saya. Kan senang. Ya, masalah selesai daripada hantar makcik tu kata orang ni buat baik berpada-pada. Jangan sampai menyusahkan diri sendirilah. Kita hantar orang, lepas tu kita yang susah nanti. Makcik bangun subuh-subuh nak siram pokok, ternampak kita tidur tepi koridor nak belum balik nak. Ini berlaku kepada anak Encik Saad. Sekarang ini masih dalam keadaan badi dan trauma. Perkara ini berlaku lebih kurang sebulan lebih yang lalu, Kisi. Sebenarnya kedua anak saya ni memang nakal. Mereka suka sakat adik-beradik dan khususnya menakut-nakutkan antara satu sama lain.
Yang paling dahsyat adalah adik. Ya, adiknya suka takut-takutkan abang. Abang itu anak saya yang sulung ini, dia lebih tidak berani dari adiknya. Adiknya lebih berani dan lebih menyerlah. Katanya di sini beberapa kali kalau abangnya keluar dari tandas, adiknya akan menakut-nakutkan abangnya dengan mengambil telekung ibu dan dipakai kemudian menyangkung depan pintu tandas. Beberapa kali abang nampak abangnya lemah semangat, terpekik, dan pernah juga sehingga menyebabkan abangnya pingsan. Jadi Kesi, saya dah banyak kali beri amaran, dah pukul, dah rutan, tetap sama berdegil, tetap dilakukannya. Jadi pada satu hari ini Kesi, ya, dia menakutkan abangnya. Apa dia buat? Dia ambil bantal, kemudian dia ambil kain putih, dia ikat sama macam makhluk hantu pocong. Benda tu diletakkan dalam bilik atas katil abangnya. Jadi dia keluar pergi ke sekolah. Abangnya pula belum balik sekolah. Apa yang berlaku bila dia balik sekolah tu waktu petang. Jadi bila dia balik sekolah waktu petang, dia tak tahu apa yang berlaku pada abangnya. Rumah tak ada orang. Saya, anak saya yang sulung dan isteri telah pun keluar ke kedai untuk beli makan. Dia pulang ke rumah tak ada orang. Jadi katanya, ya, bila dia buka pintu bilik, dia ternampak benda yang dia buat tadi pada abangnya ada di atas katil. Jadi dia pun ingatkan yang melakukannya abangnya dah terkena, abang buat balik. Yang hairan Kisi, bila dia sedang nak buka ikatan, ya, benda tu baring dekat atas katil ni, dia balik sekolah, dia ingatkan abangnya yang buat menakut-nakutkannya, nak balas dendam. Jadi bila dia sedang nak buka ikatan, dalam hati, abang tak takutlah. Tiba-tiba kata anak saya, dia terbau pacai yang cukup kuat dalam bilik. Dari situlah meremang bulu roma. Dia terus terkejut bila ternampak sedikit muka orang tu yang tertutup dengan kain, muka pucat, terkupik-kupik. Terus dia jatuh pingsan. Saya dan anak juga isteri balik. Bila balik nampak kasut sekolah dekat luar. Tahulah anak saya dah balik. Jadi saya cari, tengok anak dalam bilik dah terbaring jatuh atas lantai. Saya terkejut, dia pingsan, bawa dia pergi doktor, rupa-rupanya dia terperanjat. Sampai ke hari ini lemah semangat Kisi. Setiap kali kalau dia duduk, saya sentuh bahu pegang dari belakang, dia akan menggelapah tepis tangan saya dan akan dalam reaksi ketakutan. Sampai sekarang Kisi, bila bawa jumpa pakar kata anak saya ni dah kurang semangatnya seolah-olah dicuri, diambil oleh sesuatu. Saya cuba berbual dan korek apa yang berlaku. Tahap demi tahap dia bilang saya, inilah peristiwa yang saya tahu, yang diberitahu oleh anak saya, yang dia sebenarnya ternampak hantu pocong yang baring dalam bilik atas katilnya Kisi. Yang ini daripada seorang pendengar. Kalau tadi kisah tentang penanggal dan Kak Salmah tadi tentang pocong, yang ini tentang toyol, yang ini pula tentang penampakan hantu pocong. Dan cuba anda bayangkan pengalaman yang diketengahkan penampakan hantu pocong. Di mana dia nampak? Di rumah jiran sebelah. Bukan jiran sebelah, tapi di rumah jiran blok sebelah. Kisah yang akan saya bacakan di sini datangnya daripada mana ni? Ini dia. Datangnya dari seorang pendengar namanya Kak Yati, berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Kata Kak Yati, apa khabar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Tolonglah Kisi kongsi sama kisah Kak Yati. Ini tentang penampakan makhluk pocong di rumah jiran blok sebelah. Kisi, sebenarnya blok sebelah rumah kakak ni bukanlah kakak ni jiran yang kipoh, tetapi dah banyak kali dan kerap kali bunyi dengar suara orang pekik-pekik. Ini kakak rasalah. Tak tahu sejauh mana kebenaran, tapi kakak rasa mungkin salah seorang ahli anggota, mungkin ibu, mungkin anak, dah kena buatan orang.
Sebab pernah beberapa kali apabila kakak berdiri di tingkap dapur menunggu suami pulang waktu malam, akan dengar orang terpekik. Lampu dibuka, kemudian adalah asap-asap lah meruntah daripada tingkap dapur rumah kakak. Boleh lihat kami setingkat Casey. Kakak tinggal di tingkat 4. Lelaki tersebut dan keluarganya juga tinggal di tingkat yang sama. Jadi kadang-kala kalau nasib kakak lah sedang tunggu suami balik itu, nak jenguk-jenguk di tingkap dapur sambil tunggu tengok kenderaan suami, ternampak pula pergaduhan, bukan pergaduhan tapi katanya kerasukan yang berlaku. Jadi kata berbalik pada kisah Kak Yati ni, kakak ingat lagi waktu tu sekitar 1 pagi, suami kakak telefon, dia kata dalam perjalanan. Maklumlah Kisi, kata Kak Yati, anak kakak cuma 2 orang, kedua-duanya dah berumah tangga, dah besar panjang. Jadi kakak duduk dalam rumah seorang dirilah. Kalau tak boleh tidur, tunggulah suami pulang. Kadang-kadang suami ajak keluar makan, tapi waktu kejadian menakutkan ini berlaku, suami pulang. Bila dia kata dia dalam perjalanan, kakak pun bangun, pergilah ke tingkap dapur menunggu kepulangan suami. Jadi tunggu punya tunggu, mata ni tiba-tiba boleh terangkat tengok blok sebelah tingkap 4. Betul-betul jiran yang bertentangan. Apabila kakak perhatikan, terperanjat Casey, di tengah-tengah dapur rumah jiran sebelah ada benda putih. Walaupun gelap tapi nampak sedikit. Benda putih berbungkus berdiri Casey. Bila kakak tengok, kakak istighfar. Jadi pada mulanya kakak fikirkan mungkin ada orang main-main. Kakak pun perhatikan lama Casey. Dalam lebih kuranglah 1 hingga 2,5 minit kakak perhatikan benda tu tak gerak-gerak. Selepas 2,5 minit kakak perhatikan, tiba-tiba lampu dapur menyala. Kakak terus dengar orang pekik sekuat-kuatnya. Casey, bila kakak dengar orang pekik, lampu dah menyala, mata kakak terus cari benda yang bungkus putih. Kakak dapat lihat Casey, ahli keluarga semua keluar. Dan untuk pengetahuan Casey, keluarga yang kena ganggu ni memang kesian Casey. Kadang-kadang seminggu sampai 3-4 kali kena rasuk. Memang cukup menyedihkan. Kakak nak nasihatkan mungkin pada yang sedang mendengar, kalau tak puas pun dengan seseorang, tolonglah jangan sampai menggunakan ilmu sedemikian untuk menjatuhkannya. Ingatlah, setiap balasan, setiap perbuatan ada balasannya, dan jawablah masing-masing dalam kubur sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Yati. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kiriman ini yang kisahnya pendek, ringkas. Tapi bila saya baca awal tadi, bila saya putarkan lagu kan, sekarang ni bulu rumah saya dah meremang. Mungkin agaknya walaupun pendek tapi rasa seram dengan kisah yang akan saya bacakan. Datang daripada seorang isteri, juga seorang pendengar Misteri Jam 12, dan beliau beritahu saya jangan sebutkan namanya di udara. Beliau baru berumah tangga dengan suaminya 2 minggu lalu berumah tangga, dan sekarang ini beliau duduk di rumah ibunya sendirilah. Tidak duduk di rumah ibu mentuanya seperti yang beliau lakukan sebelum ini. Jadi saya ringkaskan kisah penjelasan beliau sekali lagi. Bila berumah tangga tu, dalam masa lebih kurang nak dekat 2 minggu tu, dia duduk dengan mentuanya. Oleh kerana perkara ini berlaku, beliau tak berani nak duduk rumah ibu mentuanya. Beliau berpindah balik ke rumah ibu kandungnya sendiri. Apa yang berlaku? Inilah pengalamannya. Katanya, saya ni Casey rasa takut. Kiriman daripada seorang pendengar, saya gunakan namanya Kak A lah. Kata Kak A, baru berumah tangga 2 minggu yang lalu, dan dalam masa itulah saya duduk rumah ibu mentua. Setelah berlaku perkara yang menakutkan ini, saya berpindah kembali ke rumah mak saya. Dan saya rasa saya tidak akan kembali ke rumah tersebut. Walaupun rumah saya sempit, adik-beradik ramai, saya rela duduk dalam rumah saya sendiri dari duduk dengan mak mentua. Casey, dalam bilik mak mentua saya ni, saya memang tak dibenarkan masuk. Dia pun tak suruh saya kemas. Tapi biliknya bau Casey. Bau busuk sangat. Tak tahulah bau apa. Kadang-kala terbau. Setiap hari Khamis. Dah 2 hari Khamis, malam Khamis, saya bau kemenyan, asap kemenyan. Saya tidak bertugas menjadi suri rumah sepenuh masa. Baru berumah tangga dengan suami. Suami kalau kerja malam, saya duduk rumah tu dengan mak mentua saya. Jadi
pada satu hari ini, oleh kerana dah tak tahan dengan bau busuk dalam bilik rumah mak mentua saya, mak mentua saya ingat lagi Casey. Sekitar pukul 10 lebih dia keluar rumah. Tergesa-gesa keluar rumah. Dia keluar saja, saya pun cari peluang masuk dalam bilik mak mentua. Masuk dalam biliknya, saya nak sembuh pewangi dalam bilik supaya rumah ni tak bau busuk. Masuk dalam, saya tersedak. Saya ternampak ada sesuatu macam sangkar burung tergantung betul-betul dekat tepi tingkap. Saya tak pernah nampak sangkar tu sebab biliknya sentiasa ditutup. Dan itulah kali pertama, malam yang pertama saya masuk bilik mak mentua saya. Saya punya gatal, Casey. Bila menghampiri sangkar burung tu, entah macam mana meremang bulu rumah, tapi niat nak tahu juga ni. Saya angkat kain yang menutup sangkar burung tu, saya selak. Casey, ada makhluk ni bungkusan macam makhluk pocong sedang berdiri dalam sangkar burung tersebut. Tapi dia tak bergerak. Macam tu berdiri tu, bentuk macam pocong, kata Kak A. Saya punyalah terperanjat sampai saya terpekik. Saya terus keluar dari bilik mak mentua saya, tutup pintu, angkat kain baju, balik rumah mak saya. Suami telefon tanya mana saya. Saya kata saya balik rumah mak. Kenapa tak beritahu? Saya tak tahu nak cakap apa, Casey. Saya tak boleh jelaskan sampai hari ini merupakan hari yang kedua saya duduk rumah saya. Suami pujuk balik, saya tak nak balik, Casey. Saya tahu Casey tak dengar cakap suami adalah satu benda yang tak baik. Tapi Casey, kenapalah mak mentua saya letak makhluk macam bentuk pocong, macam anak patung pocong kecil dalam sangkar burung dalam biliknya? Itulah pengalamannya. Terima kasih. Selamat tengah malam para pendengar. Rekod ini ada kiriman daripada seorang teman di seberang dan katanya, Casey tolong jangan sebut asalnya saya. Baiklah. Saya kata teman seberang lah. Seberang mungkin seberang tambak, mungkin seberang laut. Saya tak nak sebutkan. Sebab beliau khawatir salah seorang gurunya mendengar rancangan ini, Misteri Jam 12. Oh, ya ke? Dan kalau saya ceritakan, semua akan tahu dan mungkin dia akan tahu siapa yang kirimkan. Jadi tolong jangan sebutkan nama saya dan dari mana datangnya kiriman email ini. Baiklah. Saya akan rahsiakan, jangan takut. Nama samaran saya gunakan, namanya mungkin namanya Adi lah. Kata Adi berkongsi pengalaman peristiwa. Di sini ada satu pengalaman beliau dan gurunya dan beberapa anak murid gurunya yang lain telah pun ditugaskan untuk kebumikan mayat seorang dukun di kampungnya. Saya mohon maaf, kampungnya saya tak dapat sebutkan sebab disuruh saya rahsiakan. Jadi ini berlaku di luar Singapura. Mungkin di rumah kampung, mungkin di bandar. Dan guru ini dengan anak muridnya, saya tengok ada tak berapa tulis sini ini dia. Guru dan anak muridnya seramai 4 orang. Jadi termasuk gurunya 5 orang lah. Telah pun ditugaskan untuk kebumikan mayat seorang dukun di sebuah kampung. Saya tak pasti kenapa mereka ditugaskan sebab tak dijelaskan dalam kiriman email ini. Tapi apa yang saya pasti, kisah yang saya terima ni, apabila mayat tu dah dikebumikan, dah ditanam, gurunya baru teringat. Jadi mereka kebumikan mayat itu selepas Zohor. Selepas Zohor seramai 5 orang. Tak ramai tak ada orang lain ikut. Mereka berlima saja mengusung mayat tu pergi ke tanah perkuburan. Dah liang lahat tu dah tersedia ada. Dimasukkan mayat tu dalam liang lahat. Kemudian biasalah ditutup, dibacakan talqin dan sebagainya. Baru mereka pulang. Bila pulang tu pada malam hari pukul 11 malam. 11 malam. Pintu rumah saya, Casey, kata Adi, pintu rumah saya dan rakan-rakan yang lain diketuk oleh Tok Guru. Jadi kami terbangun, tanya kenapa. Dia kata ada masalah besar. Masalahnya apa? Kamu ikut aja. Jadi saya dengan lagi 3 sahabat dengan Tok Guru sama 5 orang telah pun pergi ke tanah perkuburan yang kami tanam malam tadi, Tok Dukun yang meninggal tu. Jadi kami korek gunakan cangkul, sambil korek tanya kenapa ni, kenapa. Dia kata mengikut apa yang dia belajar, ikatan Tok Dukun itu harus dilepaskan. Kalau tidak akan mengganggu penduduk-penduduk kampung. Jadi saya pun sedang cangkul ni. Kenapa nak kena buka? Mesti kena buka ikatannya, kalau tidak akan diganggu penduduk kampung. Dan setelah kami, katanya di sini, setelah kami gali, mayatnya masih lagi terbaring kisi dalam liang lahat. Jadi kami pun buka ikatan tersebut.
Bila buka semua dah ditanam, kemudian kami tinggalkan kawasan itu penuh kaki, kasut, baju dengan tanah liat Kesi. Dalam perjalanan tanya, dia kata kalau tidak nanti seolah-olah si mati tu bukan bangkit lah, tetapi si mati tu akan menyerupai sesuatu mengganggu penduduk kampung. Jadi itulah alasan penjelasan yang diberikan oleh Tok Guru. Jadi kata Adi, saya pun pulang, kami semua pulang. Lat beberapa hari, masuk hari Khamis malam Jumaat. Kecoh kampung yang saya tinggal Kesi. Penampakan pocong yang menyerupai wajah Tok Dukun yang meninggal dunia. Betul Kesi. Tanya semua orang kata macam tu. Dan Tok Guru saya ni rasa muskil. Ikatan dah dibuka, tapi kenapa masih lagi seolah-olah makhluk itu mengganggu orang kampung? Akhirnya dipendekkan cerita, kata Adi bukan nama sebenar. Apabila tanya, Tok Guru bertanya pada mereka satu persatu, berapa ikatan yang kamu buka? Kami semua kata 4. Walhal ada 5 ikatan Kesi yang harus dibuka. Terpaksalah kami korek. Dan ini berlaku selepas lebih kurang sebulan mayat itu dikebumikan. Bila korek Kesi terperanjat Kesi, dalam masa sebulan mayat hanya tinggal tulang. Yang hairan, rambutnya masih ada, panjang sangat dan penuh dengan semut api dalam liang lahat yang dimaksudkan. Tok Guru saya lah yang menjadi orang yang terakhir membuka ikatan yang kelima. Dan barulah selepas bulan itu, kejadian gangguan dalam kampung, penampakan pocong yang menyerupai si mati tidak kelihatan. Terima kasih dan selamat tengah malam Kesi. Jadi itulah, adakah benar orang meninggal itu kena buka ikatan? Saya mohon pada pengirimnya, bukan nama sebenar Adi, Anda tahu siapa diri anda, mungkin sedang mendengar sekarang ini. Boleh tak anda jelaskan pada saya, kenapa harus dibuka ikatan orang yang meninggal tu? Setahu saya, adakah perlu? Saya tak tahulah. Saya pun tak pasti. Adakah memang perlu untuk buka ikatan? Adakah 5 ikatan ke macam mana? 4 ke 3 ke? Kaki 1, lepas tu di pinggang 1, badan 1, leher 1, atas kepala 1. Oh, 5 ikatan lah, betul. Jadi adakah benar ikatan tu harus dibuka bila kebumikan jenazah lah? Bagaimana? Dan anda, Adi, tidak beritahu kenapa. Apakah alasan sebabnya? Mungkin adakah dukun ini mempunyai ilmu yang istimewa? Mungkin dia berhubung dengan syaitan ke? Dia kata kalau selepas mati ikatan aku tidak buka, ilmu aku akan terlaksana. Macam itulah. Jadi sebab tu kena buka ikatannya supaya benda yang dihajatkan itu tidak dapat disempurnakan. Tak tahulah, ini semua dunia misteri. Hanya yang bercerita hanya Tuhan saja, Allah saja yang maha mengetahui lah. Ini ada email yang saya terima, datangnya daripada seorang kakak kita ni, Norkia Jones. Ini dia. Katanya, Assalamualaikum Kesi, peminat misteri jam 12 juga. Waalaikumsalam. Kesi katanya ada kisah yang ingin diketengahkan. Kemungkinan kerana pengalaman-pengalaman pribadi yang seseorang mengalami seperti kakak akan membuat seseorang amat ingin mengetahui lebih mendalam perkara-perkara misteri seperti yang dikemukakan dalam rancangan misteri jam 12. Ada beberapa pengalaman yang kakak ingin kongsi dan insyaAllah akan kakak kirimkan bila ada masa nanti. Pada kali ini, pengalaman yang ingin kakak kongsi ialah semasa kakak hamil pada usia 27 tahun yang lalu. Biasalah Kesi, bila hamil, terutama sekali anak yang pertama, emosi atau perasaan memang cukup-cukup sensitif, teramat sangat. Jadi kakak selalu merajuk. Waktu itu kakak tinggal di flat di kawasan Bedok Central yang ada bukit dan taman. Blog ... hanya untuk pengetahuan Kesi saja. Bila kakak merajuk, kalaupun rasa sedih ataupun berasa panas, tidak kira waktu, kata Kak Nora Jones. Kadang-kadang tengah malam, selalunya bila suami bekerja, kakak akan bawa beg yang mengandungi surat-surat doktor. Kesi, siap sekali Kesi. Katanya bawa beg mengandungi surat-surat doktor untuk buat persiapan, takut-takut nanti nak melahirkan. Jadi katanya lagi di sini, kakak akan keluar seorang diri dan duduk di taman di atas bukit belakang flat yang kakak tinggal. Memang benar Kesi, bila seseorang itu bersedih, perasaan takut kadang-kala hilang entah ke mana. Bila saat-saat dah nak melahirkan, dah hampir dekat, kakak masih lagi
Masih lagi kunjungi bukit tapi jarang-jarang kerana nasihat ibu mertua. Kakak yang benar-benar risau akan perbuatan kakak ni. Jadi pada satu malam, suami bekerja, bertugaslah shift malam. Kakak terbangun dari tidur dan dari cahaya lampu di koridor rumah di hujung katil kakak kisi. Bayangkan, dalam bilik ni gelap, rumah kakak gelap. Ada lampu. Lampu ini hanya datang daripada lampu koridor rumah yang masuk ke dalam rumah. Jadi katanya di sini, di hujung katil kakak berdiri seorang lelaki dalam keadaan berkafan, tetapi kepalanya tidak berbungkus. Maksud kakak berkafan hingga leher saja. Bukan imbasan, tapi benar-benar tercekat makhluk seperti pocong. Sampai sekarang Kisi, kakak masih ingat lagi rupa lelaki berkenaan. Dalam perasaan terkejut, kakak beristighfar berkali-kali, tutup mata dan menangis sambil beristighfar. Teruskan berkali-kali. Dengan perlahan kakak buka mata. Kata Kak Nora Jones di sini, subhanallah Kisi, makhluk itu masih berdiri di ujung katil. Kakak tutup mata lagi, dan sejurus itu seperti mendengar dalam kepala kakak. Ia berkata pada kakak, "Satu hari aku akan dapat kau." Benda tu seolah-olah bercakap sedemikian rupa. Kakak lafazkan, "Ya Allah," dan terus beristighfar dan baca ayat kursi berkali-kali dengan mata tertutup dan menangis sampai kakak tertidur. Keesokan paginya, ibu mertua kakak bertanya kalau semuanya baik kerana mata kakak bengkak dari menangis. Kakak jawab yang kakak rindukan suami kakak bila tidur sendiri di saat-saat nak melahirkan. Kalau kakak beritahu perkara yang sebenar, sudah tentu kakak kena marah. Yalah, sebab keluar di waktu malam, mungkin benda tu ikut pulang. Sampai sekarang ibu mentua kakak tidak tahu tentang perkara yang sebenar berlaku bila kakak bangun dengan mata yang bengkak. Terima kasih Casey kerana membacakan pengalaman kakak ini. Ada masa akan berkongsi pengalaman yang lain. Selamat bersahur dan masih lagi berpuasa. Daripada peminat misteri jam 12 dari England, Kak Norkia Jones berkongsi pengalaman dalam misteri jam 12. Daripada Latif kata, "Assalamualaikum Kisi, suka dengan MJ12 dan saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang ringkas saja. Waktu tu saya tidur malam, sedang tidur malam, dan sebenarnya awal tadi bila saya balik tempat tugas, dalam perjalanan nak buka peti surat. Saya ni sebenarnya sedang menunggu surat daripada salah satu tempat tugas saya lah. Sebab mereka kata akan kirimkan surat dalam masa 2-3 minggu. Jadi 2-3 minggu itulah saya tak henti-henti akan buka peti surat rumah saya untuk nantikan surat kerja dapat ataupun tidak. Sebab memang Kisi, saya mati-mati nak kerja tempat yang disebutkan inilah. Jadi kata teman kita ni, apabila saya balik kerja, niat di hati nak buka peti surat, sampailah saya terlupa, sampailah saya tertidur. Tak tahulah Kisi, apa angin ini apa angin pun. Saya tersadar sekitar selepas 2 pagi. Bila saya tersadar, saya teringat peti surat belum lagi saya periksa. Jadi oleh kerana saya dah lakukan kerja ni setiap hari, memang saya tak sabar, saya pun ambil kunci. Keluar dari rumah saya, isteri sedang nyenyak tidur. Rumah saya di tingkat 2, saya turun tangga, kemudian saya pergilah ke tempat peti surat. Sedang saya menuju ke arah tempat peti surat ni, dalam perjalanan tiba-tiba bau wangi Kisi. Entah dari mana datangnya bau wangi. Hidung saya dah mula terhidu bau yang dimaksudkan. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Tak apalah, saya teruskan hajat saya. Sampai ke peti surat rumah ni, saya pun bukalah. Rata-rata dalam kosong, tak ada surat. Dengan hati yang hampa, saya pun pulang ke rumah. Sedang saya berjalan, tiba-tiba saya macam rasa di belakang saya ada orang sedang ikut. Saya toleh belakang, tak ada orang. Tak apa, saya terus naik tangga rumah saya tingkat 2. Saya tutup pintu, kemudian saya baring. Bila baring nak lelapkan mata, kata teman kita ni, bayangkan jadi dah turun bawah, dah periksa peti surat 2 lebih pagi tu. Bila tak ada surat yang diharapkan tu, dia hampa, dia pulang ke rumah. Dalam perjalanan nak naik atas, saya ulangi sekali lagi, kata teman kita ni, dia terasa macam ada benda ikut dia dari belakang. Bila dia toleh, tak ada benda tu, tapi merasa remang, dan awal tadi ada terbau wangi. Jadi akhirnya dia sampai di rumah, terus masuk dalam bilik tidurlah. Baru nak lelapkan mata, tekak ni pula rasa haus. Saya pun bangun, keluar dari bilik. Bila keluar dari bilik, saya pergi ke dapur. Dah mula rasa sesuatu yang tak kena meremang bulu rumah saya sekali lagi.
Rumah saya tiba-tiba bau harum, Kisi. Saya pun ambil air, keluarkan dari peti air, saya minum. Setelah itu saya cuci cawan saya keluar dari dapur. Dalam perjalanan dari dapur nak pergi ke bilik, jalan makin lama hati saya makin tak sedap. Kisi, saya terperasan isteri saya sedang tidur miring sebelah kiri. Di belakang badan isteri saya ni, Kisi, ada orang sedang baring dalam keadaan macam berkafan. Saya tengok sekali pandang, Kisi, bentuknya sama. Bila saya buka lampu, nampak bantal peluk saya. Tapi, Kisi, saya yakin awal tadi saya nampak bantal peluk tu sama, Kisi, macam ada muka orang dan diikat 5 seolah-olah macam jenazah di atas katil. Jadi kata teman kita ni, saya terus pergi ke katil saya angkat bantal saya tu, saya sembunyikan bawah katil. Takut, Kisi, dibuatnya. Jadi bila saya sembunyikan bantal bawah katil, saya pun baring lah. Baring, saya miring sebelah kanan. Bila miring belah kanan, belakang saya ni akan membelakangi isteri, belakang isteri akan membelakangi belakang saya. Macam itulah. Jadi apabila saya tengok dekat cermin almari saya boleh nampak bawah katil, saya perhatikan betul-betul, Kisi, kali ini memang sah. Seolah-olah bantal saya tu bentuknya macam jenazah sedang baring di bawah katil. Saya rasa mungkin agaknya awal tadi bila saya turun, saya pulang ke rumah tak beri salam. Saya tak tahulah langkah kaki mana, terus masuk dalam rumah. Dan, Kisi, sejak hari itulah, Kisi, sejak hari itulah bantal peluk saya sembunyikan, tidak lagi gunakan. Isteri tanya mana bantal peluk, saya kata nak buang lah, dah busuk baunya. Padahal, Kisi, bantal peluk tu seolah-olah menjelma sebagai jenazah di bawah katil saya. Itu dia teman kita berkongsi. Pukul 2 pagi dia terbangun, tengok peti surat. Kadang-kadang macam tu lah. Kalau kita nantikan sesuatu, sebab dia katakan dalam dah 2-3 minggu dia tunggu surat lah, dapat reply untuk dapat kerja. Dia tengok-tengok dan mungkin balik kerja tu dia kata nak tengok lah dan terlupa. Bila terbangun tu teringat. Saya pun kadang-kadang macam tu lah. Kalau saya tunggukan sesuatu untuk datang ataupun saya ada pesan sesuatu, memang tak sabar lah. Memang tak sabar, tak puas. Jadi setiap kali lah akan tengok peti surat. Ataupun kalau saya tunggu benda tu mungkin keputusan, saya akan telefon orang tu berkali-kali tanya. Ini antara sifat manusia lah yang ada di antara kita ni, tak tahu reti sabar. Baik, kisah yang amat menyeramkan, tetapi itulah hakikatnya. Bantal peluk. Saya kat rumah pun ada bantal peluk, tapi bantal peluk saya bukanlah putih, macam kain kafan. Dia ada bunga-bunga sikit lah, jadi tak seram sangat lah. Yang ini daripada apa ni? Daripada Kak Ruby kata, Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam, Kak Ruby. Kakak ingin ketengahkan peristiwa, Kisi. Sekarang ini kakak memang takut dan seram nak tidur dalam bilik tidur kakak. Katanya di sini beberapa kali bila kakak balik dari tempat tugas dan nak masuk ke dapur, harus selalu depan pintu bilik. Dan beberapa kali itulah kakak akan terlihat macam ada makhluk bungkusan putih baring di atas katil kakak. Kata Kak Ruby. Tapi hairan, Kisi, kakak seorang nampak pernah tanya suami lah di luar rumah. Tak berani nak tanya dalam rumah. Dan suami kata tak pernah mempunyai gangguan sedemikian rupa. Tapi hairan juga, kata Kak Ruby, bila kakak baring tu, syukur Alhamdulillah, tak pernahlah benda tu menjelma di tepi. Tapi selalunya bila balik dari tempat tugas, masuk rumah, letak kasut di tepi, kemudian nak masuk ke dapur ambil tuala nak mandi, kakak akan lalu depan bilik. Dan dari situlah akan ternampak ada macam sejenis makhluk yang berbungkus seperti pocong baring di atas katil dalam bilik kakak. Dan bila kakak dapatkan bantuan seorang pakar dengan izin suami, sebelum kakak dapatkan bantuan pakar, kakak tanya suami benarkan, dan kakak ikhtiar dengan kakak ipar. Dan jumpalah seorang pakar ini yang datang ke rumah untuk tengok apa sebenarnya gangguan ini berlaku. Rupa-rupanya, Kisi, apa yang berlaku, bila diselidik dan tanya, jiran atas kakak, 2 hari lepas ada orang meninggal. Yang meninggal adalah ibu kepada jiran kakak yang tinggal betul-betul tingkat atas. Makcik ni pula dah dalam tahap nyanyuk. Ketika dia dalam tahap diserang penyakit nyanyuk, beberapa kali dia akan tersalah masuk rumah. Kalau dia balik naik lift, kadang-kala dia suka merayau-rayau. Kalau dia naik lift, dia akan salah tekan tingkat, dia akan masuk
ke dalam rumah kakak. Pernah beberapa kali Kisi, kakak ni yang sedang duduk di bilik tiba-tiba terperanjat apabila ternampak makcik ni sedang duduk di ruang tamu dalam rumah kakak bila kakak lupa nak tutup pintu besi rumah. Jadi mungkin dari situlah benda ini telah pun mengganggu kakak masuk dalam rumah. Bila dengar kata pakar tu, seolah-olah macam roh arwah makcik yang dah meninggal, kakak terus jadi fobia nak duduk dalam bilik. Tapi katanya tidak ada apa-apa, dia dah halau. Siapa nak Kisi, kakak beri masa. Ketika itu, dalam sebulan Kisi tak tinggal dalam bilik itu, hanya solat dengan suami saja. Itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Dari Hasan kata, Kisi apa khabar? Khabar baik. Selalunya dalam keluarga ni yang akan lebih berani adalah si suami. Tapi tidak begitu dengan keluarga saya. Saya ni Kisi jenis yang penakut sangat-sangat dengan makhluk halus. Bukan apa Kisi, sebab saya dah pernah terkena. Ini perbuatan saya sendirilah. Saya harus akur apa yang saya lakukan adalah satu yang salah dan jangan sesekali sesiapa nak cuba ikut apa yang pernah saya buat. Kisahnya begini. Saya dahulu Kisi pernah berdamping dengan sesuatu. Kisi nak tahu tak? Saya pernah pergi ke negeri. Saya tak nak sebutlah nama negerinya bukan apa nanti orang cakap kita cakap negeri orang buruk pula. Jadi kisahnya di salah sebuah negeri lah. Jadi kata teman kita ni, beliau pernah tidur bersama dengan sesuatu. Katanya di sini, saya hanya perlu tidur dalam bilik ini untuk 4 malam berturut-turut. Tidur dengan siapa? Tak ada sesiapa pun, cuma tidur dalam bilik inilah. Bilik yang dihaskan untuk saya. Kerana saya ni sebenarnya minta macam mana saya boleh ceritakan sini okeylah. Sebenarnya Cik Hasan ni dia nak dapat jodoh. Dapat jodoh. Jadi bila dia menyerantau, sampailah jodohnya jumpa dengan seseorang ni, si Polan ni boleh bantu tapi kena tidur ikut apa yang disuruh lakukan dan harus tidur dalam satu bilik khas ni. Bilik khas ni adalah bilik dalam rumah dukun ataupun Tok Bomo ni lah. Bilik ni Kisi, saya masuk saja cantik sangat, bersih. Dalam rumah bomo ataupun dukun yang dia pergi, kata beliau, di luar macam rumah dukun Kisi. Biasalah rumahnya lalang penuh, tak sapu, tak bersih. Saya rasa mungkin itulah antara karakteristik lah untuk mengundang, menarik perhatian makhluk-makhluk halus. Sebab mereka ni tak sukakan tempat-tempat yang bersih. Masuk dalam rumahnya bau asap, bau kemenyan, bau Kisi, bauan-bauan yang menakutkan. Tapi hairan, rumahnya di luar tidak begitu bersih. Bila masuk dalam bilik yang dia suruh saya tidur untuk 4 hari 4 malam ni Kisi, saya tengok biliknya cantik. Dan bila saya masuk, katil tu tak ada orang lain kecuali saya tidur. Jadi katanya di atas katil tu ada satu bantal peluk panjang yang diletakkan. Tapi bantal bentuknya macam bantal peluk, tapi bukan bantal peluk lah. Dia kata benda ni jangan disentuh, taruh di sini dan saya harus tidur di tepinya untuk 4 hari 4 malam. Jadi katanya kalau tidak, saya tidak akan ketemui jodoh sampai bila-bila. Oleh kerana saya ni terlampau desperate sangat, saya buat apa yang dia suruh. Malam pertama, malam kedua, masuk malam yang ketiga Kisi. Kebetulan malam ketiga hari Khamis malam Jumaat. Saya ni terbangun di waktu malam apabila saya dengar di telinga saya ada orang azan Kisi. Jadi kata Cik Hasan, dia terbangun pada malam ketiga apabila di telinganya dengar macam orang azan. Jadi bila saya bangun, saya baru perasan bilik yang saya sangka, yang saya lihat lawa cantik, bilik tu buruk Kisi. Saya bukan tidur atas katil, saya tidur atas para-para kayu. Bila saya tulis sebelah kanan saya Kisi, kata Encik Hasan kita, Masya Allah Kisi, rupa-rupanya bantal peluk tu makhluk pocong yang baring tepi saya. Saya nampak, saya tarik nafas, saya tutup mata ketakutan Kisi. Paginya, bila saya bangun, biasalah, Tok Dukun tu di luar rumah. Saya kata saya nak balik sekejap. Terus tak datang lagi. Lat setahun,
ibu saya temukan saya jodoh. Saya berumah tangga. Sampai ke hari ini, saya takut, Casey. Kalau naik lift sorang-sorang, saya tak berani. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, kata Syida, selamat malam DJ Casey dan pendengar-pendengar MJ12. Saya ingin ketengahkan kisah saya berlaku ketika saya pergi rumah nenek saya di kawasan Yishun. Waktu itu dalam pukul 1 pagi, saya ke sana kerana bosan. Ya, kerana saya rasa bosan duduk di rumah sorang-sorang. Mak dan bapa saya pergi makan supper berdua. Abang kerja belum pulang. Saya pun fikir pergi rumah nenek lah. Mesti ada makan. Lagipun rumah nenek saya tak jauh, hanya beberapa blok jauh sahaja. Dipendekkan cerita, saya menaiki lift. Ini lift lama, Casey, di mana saya harus turun beberapa tangga kerana rumahnya di tingkat 10. Casey, masa saya di tingkat 11, tangga itu penuh dengan tanah. Ya, saya di tingkat 11 nak turun tangga, tengok kenapa ni banyak sangat tanah ni. Dan saya ada terhidu bau yang amat busuk sangat-sangat. Bayangkan, Casey, saya tutup mata sambil membaca ayat-ayat kursi. Benda tu seperti menangis meminta tolong. Saya dapat dengar, ya, bila saya membaca, ternampak tanah, bau busuk. Tiba-tiba, Casey, bila saya baca ayat kursi, terdengar benda itu seolah-olah menangis dan meminta tolong. Casey, bayangkanlah, setibanya saya di tingkat 10, terperanjat saya ternampak makhluk yang agak serupa dengan hantu yang dipanggil pocong. Berdiri tegak, Casey, busuknya semacam. Saya tutup mata sambil membaca ayat-ayat kursi dan saya terus buat tak dengar saja. Bila saya buka mata, pocong itu dah hilang dari pandangan. Tapi kaki ni macam berat nak berjalan. Apalagi, ya, rumah nenek saya bahagian hujung. Sampai sana di rumah nenek, saya ceritakan dengan nenek. Lepas saja nenek dengar, dia terus ambil air, baca-baca dan suruh saya minum. Lalu dia cerita, rupa-rupanya dalam beberapa hari sebelum ini, ada remaja perempuan yang terjun dari tingkat 11. Nenek kata sebelum perempuan itu terjun, nenek ternampak dia di bawah blok, ya. Nenek ternampak katanya blok sedang beliau di kolong blok sedang minum air arak sambil bertengkar dengan kekasihnya. Mungkin itulah sebab dia terjun diri. Badannya terselit dekat longkang, meninggal di situ juga. Selepas saya dengar kisah tu, saya tak berani lagi nak balik, Casey. Saya bermalam di rumah nenek. Esoknya bapa saya ambil. Itulah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Baik, ini kiriman pendengar kita berkongsi satu peristiwa pengalaman daripada dari Kak Hana. Kak Hana berkongsi, katanya, Casey, arwah mak kakak baru meninggal dunia dan benda ini berlaku 2 minggu yang lalu. Waktu tu kakak sedang bersama dengan anak kakak, sedang duduk di ruang tamu berbual-bual. Apabila anak kakak kata takut, sebab dia kata ternampak sesuatu di depan pintu bilik, di depan pintu rumah. Jadi bila kakak tengok dia semacam, kakak pun bangun nak tutup pintu. Depan pintu boleh rasa Casey meremang, macam ada angin tiup. Katanya sepoi-sepoi perlahan lah memasuki dalam rumah. Kakak pun baca bismillah, kakak tutup pintu, tutup TV, kemudian tidur. Dan kakak tak tanya anak apa yang dia nampak, sebab kakak pun tak naklah dia fikir bukan-bukan. Jadi keesokan paginya, sekitar pukul 10 pagi, anak kakak ni berada di ruang tamu kakak. Kakak pun bangun. Kakak kata, Danish, dah bangun anak mama? Dia pun kata dah. Jadi kemudian dia panggil, Mama, sini. Kakak pun datang ke arah anak kakak. Kakak tanya apa? Dia kata semalam dia nampak momok. Kakak pun kata, janganlah cakap macam tu, mana ada momok semalam. Dan Casey, anak kakak kebetulan sedang duduk di hadapan almari TV. Di almari TV tu kami ada banyak DVD. Dia boleh tarik satu DVD, Casey, dia tunjuk kakak.
Semalam momok ni nampak dekat ruang tamu, dekat depan ruang tamu, dekat depan pintu lah. Anak katalah dengan telo-telo pelak lah. Apabila kakak angkat DVD tu, kakak tengok terperanjat Casey. DVD apa tau Casey? Pocong. Bila anak tunjuk tu, kakak terkejut. Jangan main-main tak mau cakap macam ni. Kakak marah lah. Kakak kata, jangan tengok cerita hantu lagi, jangan cakap-cakap macam ni Seolah-olah kakak macam tak percaya. Tetapi budak kecil Casey mana pandai bohong. Dia boleh keluarkan DVD yang sama tu Casey boleh tunjukkan ni. Benda ni semalam di depan pintu yang dia kata takut-takut. Wah, seram Anak boleh tunjuk lagi mak Mak pun takut. Dah padan lah tu. Berikut ini adalah kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Dan datangnya dari Kak Ju. Awal tadi telah pun anda dengar sedikit kisah yang diceritakan oleh Kak Ju. Bilik arwah ibunya sampai ke saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya. Dan malah bilik itu ditutup, dikunci. Kak Ju tinggal rumah 5 bilik. Bilik tidur kesemuanya, katanya di sinilah bilik tidur ada 3. Satu bilik tidur beliau dan suami, satu lagi digunakan oleh anaknya dan juga pembantu rumah, satu lagi bilik arwah ibunya. Jadi bilik arwah ibunya ini tidak tersentuh. Pernah sekali tu Kak Ju kata menyuruh pembantu rumah tinggal dalam bilik arwah ibu. Tapi pembantu tak nak. Pembantu kata dah selesa tidur dengan anaknya. Mereka ni dah macam kawan. Dan anak Kak Ju katanya di sinilah, Casey anak kakak pun tak nak lah. Dia nak tidur dengan pembantu rumah sebab ada kawan. Kalau waktu-waktu dia takut ada teman. Jadi kakak hormati permintaannya. Maka bilik ibu kakak sejak dia meninggal dunia lebih kurang dah masuk 3-4 bulan bilik itu tidak dihuni. Dan barang-barang masih kekal sama. Jadi cuba anda bayangkan teman-teman Misteri Jam 12. Pembantu rumah kakak akan bangun kadang-kala pukul 4 pagi untuk masakkan sarapan ataupun bekal untuk suami dan anak-anak yang akan ke sekolah. Jadi saat dia bangun itu kadang-kala dia berjalan di depan pintu rumah ataupun pintu bilik arwah mak. Saat itu juga dia akan ternampak penampakan makhluk yang berbungkus hantu pocong dalam bilik itu. Pernah Casey dia beritahu, dia tanya, ibu, kalau saya tanya ibu jangan marah boleh. Saya sumpah tidak ada niat yang bukan-bukan, niat busuk bukan bu. Jadi saya tengok dia dengan hati yang terbuka. Saya tanya, kenapa dengan kamu Turia? Jadi namanya Turia. Jadi dia kata, tak ada bu, saya rasa bilik arwahnya ada penampakan makhluk bu. Jadi saya tanya, apa yang kamu maksudkan? Malam semalam apabila saya nak ke dapur, saya jalan depan bilik, saya kelihatan seperti ada makhluk pocong ibu. Astaghfirullahalazim, kamu jangan fikir yang bukan-bukan. Saya memarahi pembantu rumah. Dan setelah saya marah dia, sejak malam itu dia tak cakap dengan saya. Dalam hati ini, nak bohong aja Jadi bila dia tak komplain, maksudnya dah tak ada lagi lah penampakan kejadian. Sebenarnya pembantu rumah saya merahsiakan simpan, takut dimarahi lagi. Maklumlah dia baru bertugas dan rumah saya adalah rumah yang pertama dia bertugas. Jadi apa yang berlaku Casey, benda ini sebenarnya mengganggu beliau setiap hari sampai dia naik takut. Kemudian anak saya pun dah terkena. Daripada biliknya dia nak keluar waktu malam tu, nak pergi ke tandas bahagian dapur. Apabila anak saya jalan depan pintu, Casey, pembantu rumah, saya dengan suami terdengar anak saya pekik sekuat-kuatnya Casey. Saya dengan suami dengan pembantu terus bangun dan keluar dari bilik, tengok anak terduduk menangis berpeluk tubuh ketakutan. Saya terus dengan suami mengangkat anak duduk di sofa. Kemudian suruh pembantu rumah saya ambilkan air putih. Pembantu pergi ke dapur. Kemudian bila pembantu nak hulurkan air, kami sempat tanya lagi, baru dia jawab, Mama, dalam bilik nenek nampak hantu pocong. Casey, bila dengar kata anak saya, baru saya percaya. Dan yang terakhir yang kena dalam rumah itu adalah saya, kata Kak Ju. Apa yang berlaku? Waktu itu saya tak boleh tidur malam. Buka aircon, rasa sejuk. Matikan aircon, rasa panas. Macam ada benda yang tak kena. Suami saya pula bertugas shift malam. Pembantu dengan anak dah tidur dalam bilik mereka.
Saya pun terasa tekak ni, haus nak minum air sejuk. Saya bangun dari katil saya, keluar dari bilik. Apabila sampai di bahagian dapur Casey, sedang saya buka pintu, saya dengar bunyi loceng. Loceng gelang kaki dalam rumah saya. Saya pun letakkan cawan di atas almari dapur dan saya cuba dengar dari mana datangnya loceng tersebut. Bila saya jalan perlahan-lahan, loceng datang dari bilik arwah mak kakak Casey. Bila kakak jenguk, alangkah terperanjatnya di penjuru bilik tersebut, kelihatan penampakan seperti ada benda berbungkus warna putih berdiri tegak. Bila kakak nampak, kakak terperanjat Casey dibuatnya Casey. Hanya Tuhan yang tahu perasaan ini, barulah kakak percaya. Kakak panggil pakar datang. Pakar datang tengok dalam bilik itu, dikatakan mungkin ada gangguan dalam bilik ini. Jadi pakar tanya, ini bilik siapa? Bila kakak kata ini bilik arwah mak, jadi dia tanya, barang-barang ni kepunyaan siapa? Dia kata arwah mak. Dia nasihatkan kakak, kalau boleh barang-barang arwah mak ni masuk dalam kotak, simpan tempat lain ke, ataupun bagi orang lain, kalau boleh buanglah, jangan simpan lagi. Jadi kakak pun dengan pembantu rumah kemas sampai dalam satu almari mak kakak sebelah ujung yang memang tak pernah pun kakak sentuh. Almari ini sebenarnya dibawa dari kampung Casey. Bila buka dalam almari tersebut, alangkah terperanjatnya Casey, macam-macam benda yang menakutkan kami jumpa. Akhirnya kami buang barang tu. Setelah kejadian itu, barulah tak nampak pun penampakan makhluk pocong dalam bilik arwah mak. Tapi sampai ke saat ini, pembantu rumah ataupun anak tak nak tinggal bilik tu. Padahal Casey, bilik itu lebih besar dari bilik anak kakak. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, sebelum saya jawab panggilan anda di 669-11897, berikut ini kiriman email yang saya terima. Kiriman dari seorang suami, seorang ayah, namanya Encik Muhammad Zain, dan siap dengan dialog. Katanya di sini, saya tidak ada kisah hantu, nampak hantu, bukan kisi. Tapi ini adalah realiti hidup saya sekarang ini. Isteri saya dibuat orang. Anak-anak saya semua takut nak rapat dengan ibunya. Dan kisi cuba bayangkan, setiap hari dari waktu maghrib sampailah sebelum subuh, isteri saya akan mempunyai sifat sikap berlainan. Bukan macam isteri, bukan macam orang yang saya kenal. Anak-anak sampai takut kisi. Antaranya dia akan berubah. Walaupun saya tahu wajahnya mirip isteri, tetapi air mukanya, kata Encik Muhammad Zain, mungkin kisi tak faham, tapi air muka wajah isteri saya berlainan. Memang kisi menjadi seseorang yang bengis dan menyeramkan. Anak saya pun takut. Saya ada 2 orang cahaya mata. Satu berusia 8 tahun, satu lagi berusia 5 tahun. Kedua-duanya takut nak rapat dengan ibu kebelakangan ini. Setiap waktu maghrib, isteri saya akan mula duduk atas katil, bermain dengan rambutnya. Dia akan mula menyanyi, ketawa, mengilai. Itulah yang membuat anak saya takut. Ima buat apa, Ma? Ima, anak-anak takut tau. Awak buat apa ni? Pendengar Ria 897, kata Encik Muhammad Zain, pertama kali perkara ini berlaku, saya tegur isteri tak layan. Bila saya sentuh isteri saya, Ima, dia pusing dan tengok saya. Kau jangan sentuh aku. Aku bukan isteri kau. Isteri kau dekat dalam terperangkap. Kau jangan kacau aku, sebelum aku serang kau dengan anak-anak. Astaghfirullahalazim. Ima,
Kakak, jangan sentuh aku. Pendengar Ria 897. Bila saya dengar isteri saya mempunyai nada suara yang lainnya menakutkan, saya keluar, anak-anak saya menangis ketakutan. Saya suruh mereka masuk bilik. Mereka tak nak, takut. Sampaikan terpaksa saya bawa anak saya keluar rumah, pergi rumah jiran. Kak Mai namanya, Kak Mai. Kak Mai boleh tolong saya tak jagakan anak saya sekejap? Ada sesuatu tak kena pada Ima. Kenapa dengan isteri kau tak tahulah Kak Mai? Jadi Kak Mai ni ada pembantu. Kak Mai pun suruh pembantu menjaga anak saya. Dia dan suami datang ke rumah. Bila datang, masuk bilik, isteri dah tak ada. Ima. Casey nak tahu tak isteri saya di mana? Astaghfirullahalazim, Casey. Isteri saya sedang baring di bawah katil. Baring di bawah katil, cara dia baring, Casey, macam orang dah meninggal. Tangan kiri kanan diletak di atas dadanya. Kemudian bila saya sentuh isteri saya, sejuk badannya. Sambil itu dia ketawa mengilai. Dan suami Kak Ima dan Kak Ima juga mengatakan, isteri saya mungkin dah terkena rasukan. Saya harus dapatkan bantuan dari pakar perubatan Islam. Dan saya tak tahu nak cari siapa. Saya panggil bapa mentua saya datang. Malam tu bapa Ima lah, iaitu bapa mentua saya, datang ke rumah dan melihat keadaan isteri. Dipendekkan cerita, setiap malam sekarang ini, Casey, isteri saya selepas maghrib akan bertukar menjadi seseorang yang bukan isteri. Pakar dah 3-4 saya dapatkan. Benda tu akan keluar. Lat beberapa hari dia datang balik. Antara perkara yang menakutkan pernah berlaku, Casey. Anak-anak sekarang tidur dengan saya dalam satu bilik. Isteri akan duduk dalam bilik seorang diri. Malam tu anak saya berusia 5 tahun. Baba. Anak kejutkan saya. Apa dia? Baba tengok tu Baba kat pintu. Casey terkejut apabila saya nampak isteri saya. Tak tahu macam mana dia buat. Dia ambil kain batik, dia lilit badan, dia lilit kaki sampai kepala, nampak bentuk macam pocong, Casey. Kemudian bila saya panggil dia, Ima, dia pusing, dia lompat masuk ke dalam bilik. Saya bangun sebab anak-anak takut. Masuk ke dalam bilik. Ima istighfar, Ima. Ima istighfar, Ima. Ingat Tuhan, Ima. Kau diam. Aku dah mati. Kau diam. Pendengar Ria 897. Gangguan ini berterusan. Dan sampai ke saat ini, kata Encik Muhammad Zain, selepas waktu maghrib, sampailah sebelum subuh, isteri akan keluar dan sesuatu akan masuk dalam badan isteri. Itu dia pendengar Ria 897, kisah daripada Encik Muhammad Zain. Seram pula saya bayangkan terus mata saya terus lepas baca. Ni mana tadi? Bab katanya isterinya bungkus badannya macam mayat dengan kain batik. Tak tahu macam mana isteri saya buat, tapi memang menyeramkan. Bila ditegur dia pusing, lompat masuk ke dalam bilik. Saya terus pandang pintu. Nasib baiklah pintu saya tutup. Bila kita bercerita ni, kita cuba hayati dan cuba anda bayangkan, memang cukup menakutkan keadaan sedemikian. Kalau anda dalam situasi Encik Muhammad Zain, mungkin ibu nini anda tiba-tiba waktu tengah malam anda buka mata dalam ataupun depan pintu bilik anda, seolah-olah berbungkus dengan kain batik macam pocong. Apa anda buat? Adakah anda akan keluar kejar? Macam mana? Yalah, memang seram tadi. Terima kasih kepada Cik Muhammad Zain berkongsi pengalaman yang cukup menarik. Kita bersama dengan Kak Ina. Hello Kak Ina, selamat pagi. Selamat pagi. Kak Ina tahu tentang kubur Keranji tu? Masih ada lagi tahu? Kakak tak pernah ke sana. Oh, pernah? Tak. Oh, tak pernah ke sana. Tapi tahulah kubur tu wujud lah.
masih tak tahu wujud dah. Dan pengalaman Kak Ina tentang apa ni? Silakan. Okey, ini pengalaman Kak Ina, anak Kak Ina Time tu masa anak Kak Ina Sek 1 lah kira. Dia kena pergi camp dekat Serimbun lah Camp Serimbun. Okey, memang kakak memang keberatan lah nak lepaskan, tetapi kena sekolah kan jadi pergilah. Tapi time dia kat sana tu kira-kira dia kena buat aktiviti lah aktiviti sekolah lah. Dan kebetulan tu kakak rasa hampir nak maghrib lah. Jadi dia pun dia macam lagi dia punya guru tu suruh dia buat aktiviti sekolah lah. Sekarang habis dia nak kira rock climbing gitu. Sekarang setelah dia panjat ke atas dan dia tertoleh dekat pokok-pokok tu, dia nampak ada pocong dua orang sedang perhatikan dia. Ini rock climbing dilakukan pada waktu jam berapa tu? Hampir dia cakap dengan kakak hampir maghrib tu. Habis dia pun dia ternampak, dia pun diamkan diri lah. Diamkan diri. Tapi balik pada camp, dia bilang dengan saya, dia terus demam selama seminggu dia demam. Dia cakap dengan kakak lah, yang dia ternampak pocong tu matikan dia kat atas pokok. Itu je lah. Itu dengan kakak. Ini di kawasan Jalan Batrah lah terima kasih kembali. Kalau anda mungkin pernah masuk dekat kawasan tu, memang sunyi kiri kanan hutan, masuk dalam sunyi sepi tempat tu. Dan di situlah tempatnya, boleh saya katakan back to nature lah, kembali ke alam semula jadi. Sebab apa? Itu tempat perkemahan antara pengakap dan juga pandu puteri macam itulah yang diadakan di sana. Dan ada 2 camp yang berbeza. Dan kalau mungkin anda pernah ke sana, anda pasti tahu tempatnya.